Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ini. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Petang ni saya nak share pasal cellulitis. Cellulitis ataupun keradangan inflamasi pada kulit. Yang ini adalah sangat common. Ada juga setengah orang nampak dia macam bisul kan. Pun dia lebih kurang jugalah, sebab bila dikatakan inflamasi pada kulit, keradangan pada kulit, jadi dia boleh kita panggil sebagai cellulitis, dan salah satu ciri cellulitis yang selalunya kita jumpa ialah bisul. Okey, jadi sebab apa saya nak cerita pasal cellulitis ni? Sebab kemarin ada follow kita, siapa tu, Dorin ke? Dorin dia minta tolong saya untuk cerita pasal cellulitis. Jadi alang-alang dia dah tanya, jadi kita akan tolong jawab, kita akan share. Saya cuba share supaya apa yang saya share hari ini akan dapat memberikan anda sedikit info maklumat, dan anda tahu apakah itu cellulitis, dan bila ia berlaku dengan anda sendiri atau berlaku dengan ahli keluarga yang anda tengok, anda boleh tahu ini mungkin cellulitis, dan ia perlu rawatan sebenarnya. Ia perlukan rawatan. Sebab apa? Kalau kita tidak rawat dengan awal, dengan cepat, ada kemungkinan cellulitis ni boleh jadi lebih teruk lah. Lebih teruk. Jadi untuk kita mula saya akan sharekan sebab bila cerita cellulitis dia sebenarnya inflamasi pada kulit. So kita boleh nampak kulit tu berubah dia punya warna. Kulit kita tu bila cellulitis tu berlaku, pertama dia akan berubah color dia akan berubah daripada warna yang biasa begini, dia akan jadi warna merah menyala begitu, merah menyala. Dan satu dia warna, yang kedua dia boleh bengkak, dia inflame, dia swelling, dan dia rasa sakit. Ini tiga benda perkara yang berlaku pada kulit yang boleh menunjukkan bahawa cellulitis telah berlaku. Okey, jadi yang inilah bentuk cellulitis. Saya cuba sharekan cellulitis gambar. Gambar rajah dululah, kita share gambar rajah dulu supaya anda boleh nampak. Jadi cellulitis, dia punya cellulitis, bukan selulit lah. Ada orang ingat cellulitis dengan selulit ni adalah benda yang sama, sebenarnya tidak. Selulit tu lain. Selulit pada kita punya pinggung, pinggul ataupun punggung. Ini cellulitis. Bila dia punya rahsia dia, bila ada itis di belakang ni, maksudnya ada inflamasi, ada keradangan, ada pembengkakan. Dia akan selalunya dia akan boleh menyebabkan sakit lah. Jadi cellulitis is a bacterial skin infection. Cellulitis adalah sejenis jangkitan bakteria pada kulit. Jangkitan bakteria pada kulit. In severe cases, dalam kes-kes yang teruk, infection boleh spread, boleh merebak ke tempat-tempat lain di seluruh badan. Cellulitis ni berlaku pada kaki lah. Di kaki adalah tempat yang sangat common di mana cellulitis ni berlaku. Tapi cellulitis boleh berlaku di mana-mana, di mana-mana juga di kulit badan kita. Selagi ada kulit, di situ boleh ada cellulitis. Boleh berlaku di muka, boleh berlaku di tangan, boleh berlaku di badan. Okey. Jadi selalunya dia akan bermula dengan color redness, warna red, warna merah pada kulit tu. Warmth of the skin, maksudnya dia punya kulit tu akan rasa panas. Dia merah, dia rasa panas, dia sakit dan dia bengkak. Warmth. Jadi selalunya kalau macam kes-kes cellulitis begini, kalau yang teruk ni, selalunya doktor di hospital dia akan mark the edge. Maksudnya doktor tu dia akan tandakan dia punya tepi-tepi tu. Dia akan tandakan di tepi-tepi tu, pada sempadan kulit yang merah tu, untuk monitor, untuk pantau sekiranya the infection is getting better or worse, sekiranya jangkitan tu menjadi lebih teruk atau menjadi sebagai baik. Bila jangkitan warna merah ni dia melepasi garisan yang dilukis pada hari yang sebelumnya, menunjukkan bahawa jangkitan tu menjadi semakin teruk. Tapi kalau katakan yang dia punya sempadan merah ni berkurang, menjadi mengecil, jadi menunjukkan bahawa dia punya jangkitan dia adalah semakin baik. Okey. Jadi selalunya kalau katakan
selulitis ni menjadi semakin teruk, ada beberapa perkara yang kita boleh nampak. Pertama, ada kemungkinan dia keluar mata, ada nanah keluar. Bila ada keluar nanah mata, kalau orang Melayu cakap mata lah, tapi sebenarnya dia adalah kumpulan nanah ataupun pus, abscess underneath the skin, di bawah skin tu. Ataupun dia punya kulit tu ada blister. Blister ni macam lepuh-lepuh air. Dia menggelembung. Ada macam air di dalam. Lepuh air dipanggil blisters, ataupun dia punya kawasan merah tu menjadi semakin besar. Jadi get medical care immediately, dapatkan rawatan perubatan dengan cepat sekiranya kawasan yang warna merah tu membesar, menjadi lebih besar daripada asal. Blister ataupun abscess terbentuk, maksudnya ada mata nanah terbentuk ataupun ada blister, ada kepulan benjolan air. Atau sekiranya anda develop fever, ada demam yang teruk lah, ada chills, ada rigors, ada bergegar-gegar, demam panas yang tinggi. Jadi ini menunjukkan bahawa kita takut kuman ni telah masuk ke dalam darah yang mana anda perlukan rawatan di hospital. Okey. Jadi ini adalah dia punya gambaran dia. Ada macam lebam. Adam Joshua pernah kena lepas discharge ward, tangan dia kena bradula, area tu kena selulitis. Bila sebab selulitis ni boleh berlaku apabila kita punya kulit tu merekah. Kulit kita yang biasa ni, selalunya kalau macam di kaki tu kulit tu kering, dia merekah, kuman masuk melalui rekahan dan kulit tu menjadi inflame pada kawasan rekahan tersebut. Jadi sekiranya pernah kena bradula, maksudnya kena cucuk dengan bradula lah. Jadi kawasan di situ, kulit di situ telah bocor, telah pecah, protection telah pecah, jadi kuman boleh masuk, sama ada streptococcus ataupun staphylococcus yang memang ada pada kulit. Jadi selalunya dalam kes begini memang kita perlukan perawatan. Boleh tunjuk gambar tak? Boleh. Okey. Saya tunjuk gambar yang betul. Salah satu contoh gambar untuk selulitis ni yang paling mudah lah kita boleh tengok di kaki, yang paling senang. Saya tunjuk selulitis. Ini adalah yang paling common, yang kita selalu nampak. Selalunya mereka yang ada contoh kalau macam dia pergi masuk kebun, dia pergi ke ladang ataupun dia pergi ke dusun, buah-buahan ke mana ke, ada sama ada kena insect bites, kena gigitan serangga, atau kaki dia kena luka kena duri ke. Jadi bila kuman boleh masuk melalui luka daripada duri tu, dia akan dapat ni merah-merah ni. Ini dinamakan selulitis. Wiliran. Boleh nampak kan? Sebenarnya ada banyak lagi yang lain lah, bentuk-bentuk yang lain. Contohnya begini ya. Yang ini yang kita cakap, yang ini agak teruk. Sekejap saya share. Yang ini agak teruk disebabkan oleh ada kemungkinan kita cakap dia ada jangkit, dia memang pernah ada takut dia ada kencing manis. Tak boleh keluar pula gambar ni. Sekejap cuba saya check dulu. Mereka yang ada kencing manis, selalunya mereka yang ada kencing manis, dia adalah lebih mudah untuk dapat jangkitan ni. Pertama sebab apa? Sebab kalau di kaki, kemungkinan dia punya saraf dia sudah sudah terganggu daripada kencing manis yang tidak terkawal dengan bagus. Jadi bila ada jangkitan, kadang-kadang dia tak rasa sakit. Bila dia tak rasa sakit, dia punya kawasan merah dia dah merebak besar, baru dia perasan. Waktu dia punya kawasan merah dia tu kecil, dia masih tak perasan. Sebab apa? Tidak rasa sakit. Saya share sekejap. Dia punya bentuk dia begini. Gini ke ni? Yang ini. Ini dia punya kaki dia, kita boleh nampak. Dia pergi tanda. Bila doktor tanda kat sini, kita nak tahu sama adakah warna merah ni dia semakin merebak, lebih panjang, lebih besar, ataupun dia semakin mengecil. Kita punya rawatan ialah untuk mengurangkan dia punya saiz dan mengurangkan jangkitan. Itulah rawatan utama. Okey.
Dia Cachexia, bukan virus, infection oleh bakteria. Bakteria dengan virus ni ada dua yang berbeza. Macam bisul, ya, dia boleh macam bisul. Dia boleh present dengan bisul ataupun dia hanya dia punya kulit tu hanya warna merah saja. Bisul ni kadang-kadang dia ada tumpukan. Bila ada bisul tu maksudnya memang perlukan rawatan. Kita kena drain, kita kena buang tu bisul, nanah tu kena kasih buang. Kalau tak, dia hanya merah begini sahaja. Okey. Okey, saya cuba check tengok apakah yang saya tertinggal. Okey, skin, okey ni sudah. Jadi kawasan yang terlibat dengan cellulitis ni, dia boleh bertukar warna merah, dia boleh rasa sakit, bila ditekan, dia rasa panas, ada kemungkinan anda boleh dapat demam dan juga boleh dapat blister. Blister tu kalau tepuk air boleh nampak juga ada macam abscess, ada nanah, ada mata pada kawasan yang merah tu. Dan kadang-kadang dia punya dia punya kulit tu yang warna merah, kawasan merah tu bila kita tekan dia ada macam melekuk. Takut dia ada edema juga pada kawasan tu. Edema, ada pembengkakan. Jadi sekiranya dia jadi semakin teruk, saiz warna merah tu semakin besar. Yang kedua ada nanah ataupun ada blister dan lepuh air, ataupun anda develop demam yang teruk, maka ini perlukan rawatan yang cepat daripada doktor. Sebab apa? Kalau tidak, ada kemungkinan anda boleh dapat, kita cakap kuman tu yang sebelum ni hanya berada pada permukaan kulit saja, dia akan merebak masuk ke dalam darah. Itu yang kita tak nak. Bila dia masuk dalam darah, dia merebak, boleh menyebabkan sepsis lah. Ya, teruk. Memang teruk. Selalunya yang kita kesian sekali ialah mereka yang dia punya immune system tak bagus. Contoh macam orang yang ada kencing manis lah, especially yang ada obesity, kencing manis, obesity, yang ada sakit buah pinggang, di mana dia punya orang yang kencing manis ni bila kaki dia luka, dia tak rasa sakit. Jadi dia tak perasan walaupun ada luka yang merah sedikit. Dia punya cellulitis dia kecil kan, dia tak rasa sakit. Tapi bila dia semakin besar baru dia perasan. Tapi selalunya waktu tu mungkin dia dah lewat bila jumpa dengan doktor. Jadi ada kemungkinan kita perlukan rawatan yang intensif lah. Selain daripada kita kena kontrol dia punya gula, kita juga kena bagi antibiotik untuk bunuh kuman. Okey. Selalunya disebabkan, dia punya penyebab penyebab dia ialah dekat sini dia cakap Staphylococcus aureus dan juga Streptococcus. Streptococcus dengan Staphylococcus. Untuk pengetahuan semua, di kulit kita ni memang ada kuman. Yang menghuni. Selalunya Streptococcus dengan Staphylococcus. Ini dua kuman bakteria yang ada. Selalunya dia tidak akan menyebabkan apa-apa gejala kepada seseorang tu, disebabkan oleh kita punya sistem imun sendiri yang kuat, yang boleh lawan daripada kuman tu menjangkiti. Tetapi bila kita punya kulit merekah, contoh macam kulit kita luka, jadi kuman tu boleh masuk melalui luka, dia itu boleh menyebabkan jangkitan cellulitis ni. Okey. Next ialah risk factor. Risk factor, faktor risiko dia yang pertama seperti biasalah, injury, apa-apa juga yang menyebabkan kulit tu luka. Contohnya macam terpotong, kena duri, ataupun kena tulang ikan, ataupun terbakar, ataupun jatuh, luka pada lutut, kena jatuh daripada basikal kan, ataupun kena gigit kucing. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kulit kita merekah, koyak, yang mana bakteria boleh masuk melalui kulit yang luka tu. Bila bakteria boleh masuk, maka dia boleh menyebabkan cellulitis berlaku. Yang kedua ialah mereka yang ada immune system yang rendah. Kalau immune system rendah, contoh macam orang yang ada kencing manis, especially orang yang ada leukemia, orang yang ada chronic kidney disease, yang ada buah pinggang, ada HIV, AIDS. Jadi mereka ni yang mempunyai immune system rendah pun lebih mudah untuk kena sakit ni. Yang ketiga, skin condition, keadaan kulit. Kalau sekiranya anda memang ada eczema, ada jangkitan pada celah-celah kaki, ataupun anda pernah kena shingles ataupun kayap. Jadi ini semua boleh menyebabkan kulit tu merekah, kering, dan bakteria boleh masuk melalui situ. Okey.
Jadi yang seterusnya 1, 2, 3, yang keempat ialah yang pernah ada selulitis sebelum ni. Sekiranya anda pernah kena selulitis sebelum ni, maka anda boleh kena lagi selulitis. Okey. Yang seterusnya yang last kali ialah yang overweight lah. Mereka yang berbadan besar. Jadi berbadan besar dia punya risiko untuk dapat selulitis dia jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak berbadan besar. First time dengar perkataan selulitis, ya selalunya dengan selulit je kan. Selulit ni dia lain. Selulit ni dia lebih kepada kawasan lemak yang berkumpul di kawasan pinggul ataupun punggung. Tapi ini adalah selulitis. Jasmine, untuk orang yang kena gout pun sama, bila luka ayah saya tak rasa sakit. Ya, kemungkinan lah mereka yang selalunya ada masalah imun sistem yang rendah, boleh menyebab boleh lebih mudah untuk dapat selulitis ni. Okey, next komplikasinya ialah kalau katakan kita tidak rawat kalau kita tidak rawat, dia boleh menyebabkan kuman tu dia akan merebak jauh lebih ke dalam. Dia sebenarnya selulitis ni hanya di kawasan permukaan saja. Tapi kalau kita tidak rawat, kuman ni pertama dia boleh masuk dalam darah ataupun kulit dia boleh turun. Dia punya lapisan kulit yang terlibat dengan kuman tu akan jauh lebih dalam. Ni akan terpaksa kita cakap dia dah bukan lagi selulitis, dia jadi erysipelas. Erysipelas ni dia boleh dapat necrotizing fasciitis. Ini menyebabkan anda perlu dihantar ke emergency untuk rawatan lanjut. Cik Sia, kulit merah, panas, bengkak dan bernanah. Okey, betul. Ni macam kisah anak saya dulu 2019. Time balik kampung pernah kena, anak saya kena macam ni. Anak saya main air parit jalan raya. Air parit jalan raya. Selalunya air parit jalan raya ni orang Johor ni. Tak tahulah kalau bukan orang Johor, kalau ada parit-parit ni. Lepas tu kena tahan 6 hari on antibiotik. Ya, betul. Antibiotik perlu diberi untuk membunuh kuman yang menyebabkan selulitis ni. Antibiotik. Kalau katakan selulitis tu dia cuma yang kita cakap mild, dia boleh mak ubat, kita boleh rawat dengan ubat hanya makan lah. Tapi kalau katakan selulitis ni agak teruk, yes, kita terpaksa masuk ke ward untuk bagi antibiotik melalui drip. Okey. Dorin Nendu dia tanya, yes, recurrent cellulitis boleh berlaku. Mereka yang pernah kena cellulitis sebelum ni, ada risiko dia lebih tinggi untuk kena cellulitis lagi. So nak kena sentiasa pastikan yang kebersihan diri sendiri tu diutamakan. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. Prevention, pencegahan ialah seperti biasa, basuh tangan dengan sabun atau gunakan kita punya seperti biasalah hand sanitizer. Kalau katakan kulit anda jenis yang kulit kering kan, selalunya merekah, selalu mereka yang ada eczema especially. Sebab kalau eczema ni dia mudah merekah, bila merekah kuman senang masuk. Jadi lebih bagus untuk apply protective cream ataupun ointment. Itu kita apply, mungkin boleh letak Vaseline. Jadi ointment yang macam oil base. Oil base ni sebab apa? Dia akan coverkan kita punya kulit tu untuk elakkan daripada dia punya moisture dia terlepas keluar. Jadi moisture tu di sebelah dalam. Jadi kena sapu. Bila moisture terlepas keluar, kulit jadi kering. Bila kulit jadi kering, dia boleh merekah. So bila kita sapu Vaseline ni, dia akan kurangkan risiko untuk kulit tu merekah. Lepas tu yang ketiga mungkin nak kena cover lah. Cover kulit tu dengan bandage. Dan yang keempat, kita sentiasa monitor kawasan tu, tengok tanda-tanda kalau dia dah nak berlaku reinfection. Kalau dia dah nak berlaku reinfection, kita boleh nampak dia punya warna dia bertukar, mungkin dia akan sakit, mungkin juga ada cecair yang keluar. Jadi ini semua perlukan perawatan dengan doktor di klinik. Okey. Untuk mereka yang ada kencing manis, untuk yang ada kencing manis nak kena ada ekstra. Kena ada ekstra penjagaan. Yes, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang bersama-sama. Tolong like, tolong love, tolong share. Jadi untuk yang kencing manis, pertama, mereka yang ada kencing manis
dan mungkin dia punya kencing manis dia tak kontrol. Especially kalau kita ada ahli keluarga yang ada kencing manis kan, nak kena tolong tengokkan dia punya kaki. Sepatutnya orang ada kencing manis ni nak kena tengok kaki dia setiap hari. Kena tengok kaki dia setiap hari, especially kalau kita punya ibu bapa kita yang ada kencing manis ni, dia punya saraf dia dah terjejas akibat kencing manis. Kadang-kadang dia tak rasa sakit. Bila tak rasa sakit, bila ada luka dia tak perasan. Sampai luka tu teruk, baru dia perasan. Jadi kita takut dia dah lewat menyebabkan mungkin jangkitan kuman dah masuk, dia terpaksa potong. Itu kita tidak mahu. Lepas tu kena moisturize your skin. Kita kena sentiasa sapu moisturizer lah. Moisturizer pada kulit untuk elakkan daripada dia kering. Bila kering dia mudah merekah. Okey. Jadi untuk mereka yang ada kencing manis juga kena bila nak potong kuku, kena potong kuku dengan berhati-hatilah. Jangan sampai luka. Selalunya kita suggest untuk mereka yang ada kencing manis untuk potong kuku, potong straight je begitu. Potong straight, jangan bengkok kiri ke kanan. Sebab bila bengkok kiri kanan kadang dia terklip kulit. Bila terklip kulit, walaupun dia tak rasa sakit, tapi dia boleh menyebabkan kuman masuk melalui kulit yang kena klip tu. Okey. Lepas tu kalau katakan di rumah, kena selalu protect kaki dan tangan. Especially kalau di rumah mungkin nak kena pakai stokin. Pakai stokin bila berjalan. Itu lebih selamat. Kalau katakan dia terpijak benda-benda yang tajam ke apa ke, bila ada stokin, ada protection, ada selipar yang lembut di rumah, dia mengurangkan risiko untuk ada injury, ada kecederaan. Okey. Dan sekiranya ada jangkitan, kalau katakan dia ada jangkitan kulat celah-celah jari tu, untuk mereka yang ada kencing manis kan, nak kena rawat dengan cepatlah. Sebab daripada situ pun kadang-kadang kuman boleh masuk melalui kulit. Okey. Rawatan. Okey, kita tengok diagnosis. Selalunya kalau pergi ke klinik atau pergi ke hospital, doktor tak akan ambil darah untuk hantar sampel lah. Sebab selalunya tak perlu hantar pergi makmal dia punya sampel untuk kita tak payah buat swab CNS, itu culture sensitive tak payah. Selalunya kita akan rawat dengan antibiotik. Untuk mereka yang ada kencing manis, kita nak kena rawat dia punya kencing manis juga. Dan sekiranya ada demam, kita rawat dengan ubat demam. Okey. Saya rasa tu saja. Saya rasa tak ada yang tertinggal. Contoh lagi cellulitis yang boleh berlaku, saya kasih tunjuk. Ini ialah sebelum kita akhiri, saya share lagi satu gambar tentang cellulitis. Yang ini agak common lah, agak common. Saya rasa ini, yang ini betul lah. Ini adalah cellulitis yang berlaku pada kaki. Boleh nampak kan? Pada kaki, ini sangat common. Saya buka sikit. Kita nampak ada warna merah kan? Ini punya warna daripada jari yang kedua, ketiga, keempat, kelima ni. Dia merah di sebelah sini. Ini adalah cellulitis pada kaki, pada hujung jari kaki. Di in between, di celah-celah ni pun tengok ada rekahan. Mungkin dia ada jangkitan fungal menyebabkan dia punya kulit merekah dan kuman masuk melalui sini dan dia dapat infection. Kalau teruk begini kan, dia nampak tu. Kita takut dia punya kuman tu akan merebak jauh lebih ke dalam kulit tu. Dia boleh merebak jauh lebih ke atas. Kita takut dia jadi erysipelas. Kalau kes begini, selalunya bila kita masuk ward, mungkin ubat makan tidak cukup, diperlukan ubat yang dimasuk melalui drip dan kena kawal. Kita akan kawal dia punya gula di dalam darah. Okey, saya harap anda semua dapat belajar sesuatu lah pada petang ni. Kalau katakan anda dapat rasakan apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow link Sabah punya FB page. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok petang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.